Dan saya memberikan ruang ini selepas mendapat blessing, ya, izin daripada Yang Amat Berhormat. Inilah pentasnya untuk sekalian yang hadir bertanyakan soalan untuk sesi dialog. Kita memperuntukkan sekitar bertanyakan soalan untuk sesi dialog. Kita memperuntukkan sekitar 45 minit bagi bertanyakan soalan, berinteraksi bersama pimpinan tertinggi negara. Kalau boleh, ada yang sudah bersedia di sana, boleh Datuk Seri, boleh kita terima soalan daripada pengunjung. Saya rasa ya agak kelam. Saya nampak ya angkat tangan. Okey, terima kasih. Silakan. Salam sejahtera Yang Amat Berhormat. Mohon bercakap hampir rapatkan mic ke mulut ya. Okey, salam sejahtera Yang Amat Berhormat Datuk Seri PM, TPPM dan saudara moderator. Nama saya B dari Cyberjaya. Yang Amat Berhormat B dari Cyberjaya. Yes. Okey, sila. First of all, congrats on this program. Secondly, it's about the concept of Malaysia Madani. Kerana setiap kali Yang Amat Berhormat menceritakan pasal Malaysia Madani, ia akan kaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Semasa saya lepak dengan kawan-kawan yang non-Malays, untuk kita kurang memahami apa yang hentak PM nak sampaikan, and we have a bit of difficulty untuk menghayati. Itu, sekian, terima kasih. Okey, B memaklumkan bahawa adakah ini Madani ini hanya untuk Melayu, Muslim saja yang fasih faham Quran, Sunnah, Datuk Seri? Baik, kalau kita baca, kita tahu dia tidak eksklusif. Dia inklusif. Mesej yang disampaikan dalam Al-Quran, pelbagai kaum, pelbagai wilayah, pelbagai bahasa, untuk lita'arafu, untuk hormat, kenal, kasih sayang di antara satu sama lain. Ini tak ada percanggahan dengan orang Cina atau India atau Dayak atau Kadazan. Kemudian dalam beberapa kupasan lain, kalau sudah baca buku itu, kita guna juga Confucius. Kalau orang Barat dia sebut golden mean. Kalau kita wasatiyah, awsatuha. Kalau Confucius Chong Yung. Jadi itu tiga-tiga. Jadi jangan terlalu terbawa kait dengan sentimen pro atau anti. Kita harus ambil sikap terbuka untuk belajar dari semua pengalaman. Sebab itu dalam beberapa pandangan kita kupas Madani tentunya kerana majoriti orang Islam agama persekutuan, kita perkuatkan, tetapi hujah itu universal. Ya, yang kita bawa mesej itu bagi orang Islam, akidah dia, akhlak dia, ibadah dia tentu. Tetapi mesej kemanusiaan, negara, keadilan, itu rahmatan lil alamin. Itu untuk rahmat, kebaikan, keselamatan bagi semua, seluruh alam. Dari rakan-rakan kita dari untuk bermuafakat mendiri dan menjayakan negara ini. Sebab itu dalam dasar Madani ini saya sebut tadi telus bantu sekolah, sekolah agama, sekolah Arab, sekolah Melayu, sekolah Dayak, sekolah semua. Hapuskan menoktakan kemiskinan, semua kaum, semua agama. Jadi harus lihat dari segi yang positifnya, dari segi pelaksanaan, ya. Perjuangan itu apa? Kata penyair Indonesia terkenal W.S. Rendra, itu pelaksanaan kata-kata. Yang kita pamerkan laporan ini adalah memahami dasar dan konsep, tetapi melihat kenyataan pelaksanaannya. Okey? Nak tambah? Tambah sikit. Okey, kita teruskan Datuk Seri ya. Saya kira Madani itu sendiri ada muatan civilizational yang merentas peradaban. Jadi sesuai dengan nasihat Prof. Syed Naqib juga bahawa Malaysia adalah melting pot semua peradaban besar di dunia. Kita memanfaatkan kekuatan itu. Saya berikan laluan lagi. Ya, silakan.
Saya nampak hanya ada di sini saja. Ada lagi yang di sebelah sana. Saya difahamkan ada beberapa mikrofon, tapi buat masa ini saya nampak di sini saja. Silakan tuan. Boleh kita berkenalan sedikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadim bin Haji Yusof. Ulang semula. Nadim. Nadim bin Haji Yusof. Silakan. Saya sudah warga emas. Jadi saya bukan wakil rakyat, tetapi dengan usia warga emas ini saya mewakili rakyat. Dan hari ini rakyat ingin merakamkan ucapan penghargaan di atas sambutan 1 tahun Malaysia Madani. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, apabila kami menerima seorang pemimpin baru, kami dapati Yang Amat Berhormat Datuk Seri adalah seorang yang dinamik, seorang yang amat tinggi political will-nya kerana berani mengubah apa yang sebelumnya tidak ada. Okey. Tetapi sebagai rakyat, ianya umpama seorang anak dan ada sedikit kekurangan yang rakyat melihat. Tetapi kalau kita nak mengatakan anak nak menegur bapa agak tidak sopan. Tetapi sekiranya apa yang terbuku di dalam hati ini tidak diluahkan, mungkin ianya menjadi bara yang akan merosakkan tubuh badan. Jadi ayahanda izinkan anak anda untuk meluahkan apa yang terbuku di hati. Silakan Cik Nadim, soalannya. Okey. Bagi rakyat, kami amat menghargai Yang Amat Berhormat Datuk Seri sebagai pemimpin. Tetapi apa yang rakyat nampak bahawa tidak ada kerja pasukan, team play daripada ayahanda-ayahanda yang membarisi jemaah menteri. Jadi seolah-olah ayahanda Datuk Seri ini dibiarkan berseorangan mengemudi bahtera menghadapi cabaran lautan yang ganas itu. Ini persepsi daripada rakyat. Jadi apakan daya kami? Kami hanya dapat mendoakan saja. Ya, soalannya Tuan Nadim. Jadi jika boleh ayahanda, bagaimanakah untuk menggerakkan ayahanda-ayahanda yang membarisi jemaah menteri ini supaya dilihat bersama sebagai satu pasukan yang kuat untuk membawa Malaysia ke hadapan. Baik. Ke hadapan. Baik. Itu saja Cik Nadim. Datuk Seri, saya bayangkan kalau pentas lain soalan macam ni kena tapis dah ni. Tapi saya yakin dengan wibawa dan keterbukaan Datuk Seri. Itu bedanya Kerajaan Madani ini. Kita tidak syaratkan, kita izinkan soalan dikemukakan, dan nampaknya walaupun sudah bukan rasmi wakil rakyat atau ahli parlimen, tapi lebih sopan santun daripada yang saya dengar di parlimen. Ini yang bila sebut terbuku tu, saya ingat lagu P. Ramlee dulu, terbuku di kalbu dengan sopan santunmu. Baik. Ini persepsi kita kena ubah. Sebab apa kita adakan pameran ni? Laporan ni. Sudah lihat peranan tiap kementerian. Kita mesyuarat tiap minggu. Dari kewangannya, ekonominya, KKR-nya, kesihatan, pendidikan, komoditi, ya, MITI. Kalau kita catat MITI ratusan bilion, itu bukan kerja Anwar satu orang. Tak mungkin itu, Pak. Itu maknanya menteri yang berkenaan. Bukan saja menteri satu orang. Maida, Matrid, dan Kementerian Luar. Jadi kalau kita faham, kita lihat umpamanya urutan begitu rupa. Tengok di Kementerian TPM 1. Kalau kita lihat umpamanya yang KUD, usahawan desa. Kita lihat umpamanya usaha yang terus menyantuni
Setiap desa, setiap produk kecil, sederhana ditingkatkan supaya dapat diekspor lebih baik. Lihat Kementerian Dalam Negeri, lihat dari segi komoditi, gunting sampai ke Indonesia, sampai ke Eropah, supaya ekspor kelapa sawit ditingkatkan. Itu saya tidak terlibat secara langsung, saya beri sokongan. Jadi harus rakyat dan masyarakat juga adil. Dia boleh menilai ada prestasi A, ada prestasi B, ada prestasi C, masing-masing menteri. Tapi kat kementerian dilakukan untuk penyantuni belia di rakanan muda, soal wanita, anak-anak. Ya, saya tak dapat umumkan semua. Koperasi, semua ada usaha. Dan saya tidak fikir kita dapat catat perubahan dan kejayaan seperti mana kita catat tanpa pasukan yang mantap dan komitmen pimpinan keseluruhannya. Ya. Dan bukan setakat itu, penjawat awam. Ini kita siapkan ini. Penjawat awam yang saya tahu tempohnya sedikit, pendek sekali. Beberapa menteri, maksud Saudara Fahmi, terlibat. Dan kemudian KSN dan beberapa pegawai Tok Salahuddin. Itu saban hari sampai malam. Saudara-saudara, tapi dia tidak dapat publicity seperti mana publicity PMX. Ya. Kalau saya bicara, tentunya diberikan keutamaan karena kebetulan saya itu PM. Jadi sebab itu saya berpendapat laporan seperti ini harus diteliti oleh rakyat. Jangan datang, ya ada jual murah, ada makan durian macam Saudara Mak Sabu. Ya. Saya diminta datang ke sini, dia pergi makan durian dulu. Tapi dia tidak ganggu program. Baik. Jadi saya cadangkan, ya, umpamanya hasil padi yang meningkat itu kerana asakan dari menteri, dari Mardi, dari Jabatan Pertanian turun untuk meningkat. Jadi lebih baik kita pergi dan lihat sendiri apa dia pekerjaannya 5 tahun dulu, 3 tahun dulu, setahun yang lalu, dan apakah ada perubahan yang nyata. Saya berpendapat melihat kepada prestasi, alhamdulillah. Walaupun saya tidak mau takabur. Manusia ini ikhtiar melakukan perubahan, tetapi cari jalan dan ikhtiar supaya tambah. Jadi saya cadangkan rakyat bila menyantuni melihat sekarang di sini, bulan depan di Selangor dan berikutnya ke negeri lain, ambil kesempatan lihat kejayaan-kejayaan. Ya. Tengok cara pertahanan. Ya. Itu beda. Cara kita beli kontrak, beli senjata, itu berbeda. Tak ada komisen, tak ada ejen yang ambil ratus-ratus juta ringgit. Kontrak-kontrak kita lebih telus. Setahun ini, menteri-menteri, tidak ada rekod seorang pun yang disiasat pasal rasuah. Jadi saya terpaksa akui ini, dan InsyaAllah kita akan betulkan. Terima kasih peringatan itu. Dan mungkin menteri-menteri dan kementerian-kementerian harus hebahkan dengan penerangan masing-masing supaya orang dapat faham bahawa kerja ini adalah kerja pasukan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Kita masih ada berbaki masa yang agak lewah. Saya cuma terkeliru di mana yang berhimpun ingin bertanya dan yang mana yang media. Ini media di tengah. Ini itu juga beratur, ya. Ini juga beratur. Saya nak kenal pasti. Saya bagi anak muda tu. Kita bagi anak muda baju putih. Kemudian saya akan beralih ke sini. Kita akan hentikan dialog ini sekitar 4-15 minit. Silakan. Ringkas dan padat. Boleh? Saya berikan ruang ni. Silakan. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Saya Aiman Najmi dari Universiti Utara Malaysia, Kedah. Aiman. Okey. Baik, hari ini saya datang ke sini sebab ada Karnival Kerjaya yang menawar ataupun menjanjikan 40,000 peluang pekerjaan kepada anak muda ataupun graduan macam saya. Baik, jadi persoalannya di sini adalah dalam majalah Madani terdapat satu istilah Pulse Norman Time, PNT, dan dapat dikaitkan juga dengan 4IR, Fourth Industrial Revolution. Okey, jadi di sini bagaimanakah
terdapat dua istilah yang memberitahu sebagai era pasca normal yang tidak normal untuk pulse normal time dan juga untuk 4IR iaitu industri yang cepat berubah. Jadi soalan saya adalah bagaimanakah pihak kerajaan ataupun agenda Majani dapat untuk memastikan kami iaitu graduan dan anak-anak muda bersedia pada masa hadapan bukan sahaja dalam konteks pekerjaan tapi juga dalam konteks masa depan. Dalam pada masa yang sama, kerajaan pun belum tentu tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Terima kasih. Ya. Datuk Seri Timbalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Saudara Aiman, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan berbanyak-banyak penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk membantu beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada saya bukan hanya sekadar menahodai Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, tetapi terdapat lebih daripada 20 jawatan kuasa kabinet atau majlis atau jawatan kuasa khas yang telah dipundakkan kepada saya untuk saya membantu beliau. Antaranya ialah soal TVET, di mana saya menjadi pengurusi majlis TVET negara. Di dalam hal ini, saudara Aiman dan saudara-saudara yang lain, para mahasiswa dan para pelajar, TVET menjadi keutamaan kepada kerajaan Madani ini, di mana kita melihat di sana terdapat 1,344 institusi TVET di seluruh negara dan terdapat 12 kementerian yang mengendalikan institusi TVET ini. Untuk para mahasiswa, apa yang diperlukan, kita akan merubah kursus-kursus yang diambil dalam liberal arts atau aliran yang bukan sains untuk kita berikan keterampilan atau kursus kemahiran, bukan hanya sekadar universiti dan juga institusi TVET yang lain seperti politeknik, tetapi kita juga mempunyai institusi di bawah MARA yang diletakkan di bawah KKDW untuk memberikan peluang kerjaya pada para pelajar dan kepada bakal-bakal pekerja yang kita sebut sebagai guna tenaga penuh di negara kita. InsyaAllah rancangan keseluruhan dilakukan kerana komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berada di tahap paling tinggi untuk melihat seluruh rakyat di negara ini mempunyai pekerjaan yang baik, insya-Allah. Saya pernah menjadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri pertama kali, dan ini kali kedua saya lihat Datuk Seri Anwar berbeza dengan Perdana Menteri sebelum itu, apatah lagi dengan Perdana Menteri 3 orang sebelum beliau. Untuk itu kita lihat dalam tempoh insya-Allah 4 tahun mendatang, jika rakyat terus bersatu, berpadu, dan insya-Allah menteri-menteri akan terus bekerja di dalam semangat sepasukan, saya amat yakin kestabilan politik akan dapat memacu pembangunan di negara ini, insya-Allah. Begitu juga dari segi pembangunan ekonomi dan juga peluang-peluang pekerjaan yang lain. Saudara Aiman dan mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini, saudara-saudara sekalian, kita berikan penghargaan sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tempoh setahun ini sebagai Perdana Menteri. Salam. Juga rakyat ternanti-nantikan saya kira laporan ataupun ke Majlis TVET, laporan yang disampaikan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam media menjelang tahun hadapan insya-Allah 2024. Sila Datuk Seri Fadilah. Dengan izin Yang Amat Berhormat, Saudara Aiman, mungkin saya nak tambah sedikit je. Selaku pelajar
saya kira setiap kementerian akan ada dasar dan juga strategi. Misal kata dikatakan tadi, bagaimana kerajaan tahu apakah kedudukan masa depan negara kita dalam bentuk teknologi dan apa yang ada di hadapan. Kita ada Kementerian Sains misalnya yang melihat dan meneliti the frontier teknologi, apakah teknologi baru yang akan ada dan sebagainya. Dan sebab itu saya nak cadangkan kalau ada para pelajar dalam dewan ini untuk mengkaji ke setiap kementerian akan ada dasar dan juga inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh setiap kementerian. Kalau kita dapat ikuti itu, barulah kita dapat lengkapkan apakah peluang yang ada untuk masa depan, apakah ilmu dan kemahiran yang perlu ada pada kita untuk mengisi ruang dan peluang yang diperlukan oleh kerajaan. Misal kata dalam sektor kami, sektor peladangan dan komoditi, peluangnya ialah bagaimana kita nak automate ataupun menggunakan mekanisasi dalam sektor peladangan. Yang ini diperlukan. Dan di sinilah kepakaran anak-anak muda diperlukan untuk memikirkan apakah kaedah dengan kepakaran ilmu yang ada untuk kita tingkatkan dalam bidang otomasi dan juga mekanisasi. Ini salah satu contoh dalam sektor peladangan, bagaimana kita nak keluarkan baja-baja kita sendiri yang mesra alam, yang mampu digunakan oleh para petani untuk kita tingkatkan produktiviti. Bagaimana kita nak keluarkan dari segi saintifik racun-racun serangga ataupun musuh-musuh pada tanaman kita. Ini adalah perkara-perkara yang diperlukan dan kita mengharapkan generasi muda lah yang ada ilmu, yang ada kemahiran, yang menuntut di universiti ini untuk meningkatkan kepakaran mereka dan akhirnya menyumbang kepada produktiviti dan juga dengan itu akan meningkatkan pendapatan, bukan saja pendapatan diri sendiri tapi lebih utama pendapatan negara yang akhirnya untuk membantu rakyat kita keseluruhannya. Terima kasih. Datuk Seri Perdana Menteri, saya baru terfikir agaknya ini dalam sejarah Perdana Menteri kan kedua-dua timbalannya berdepan dengan soalan rakyat secara langsung ni. This is history ni. Itu satu gambaran, mungkin jenama baru program ini adalah Kerajaan Madani Berani Berdepan dengan Soalan Rakyat Langsung. Saya berikan ruang ini terus, Datuk Seri memberikan isyarat kita terima lagi soalan. Saya ambil di sini dahulu, disusulan dengan sana. Silakan. Ringkas dan padat. Boleh berkenalan sedikit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Datuk Seri. Nama saya Agha Kilfi, Setiausaha Agung Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan daripada UMPSA, dan di sebelah saya Saudara Nuri, Setiausaha Kerja MPPK daripada UPSI. Jadi Datuk Seri, kami merangkumi soalan berkaitan mahasiswa, iaitu yang untuk dua kategori lah. Yang pertama berkaitan infrastruktur. Yang pertama, saya puji apa yang Datuk Seri lakukan berkenaan temu Anwar yang turun ke universiti-universiti dan mendengar terus suara daripada mahasiswa. Jadi Datuk Seri, tempoh hari sewaktu temu Anwar di USIM, wakil mahasiswa di USIM telah mengutarakan berkaitan kolej kediaman dan juga desa siswa yang tidak cukup di universiti-universiti. Datuk Seri ada mengetengahkan berkaitan pada tahun ini kerajaan ingin memfokuskan kepada fasiliti di sekolah dan juga tandas-tandas di sekolah. Jadi harapan besar kami Datuk Seri daripada mahasiswa Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan, kita harapkan mungkin pada tahun 2024 mungkin Datuk Seri boleh membantu untuk kolej kediaman di universiti-universiti untuk diketengahkan sehingga 70 ataupun 80% di setiap universiti. Dan juga berkaitan wifi yang perlu ditambah baiklah di setiap universiti. Kami harap Datuk Seri boleh highlight ke isu ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua berkaitan dengan e-Belia Rahmah. Adakah e-Belia Rahmah itu akan diteruskan pada tahun hadapan, kerana dalam keadaan kos sara hidup yang tinggi ini, mahasiswa sangat memerlukan bantuan-bantuan ini. Dan juga berkaitan e-Madani, pada tahun ini ada yang dapat dan kebanyakan memang tak dapatlah mahasiswa. Okay. Dan mungkin boleh dibantu. Terima kasih. Meskipun beberapa kali dalam kesempatan ini ada lagi soalan, ringkas dan padat. Yang terakhir. Okey, ringkas dan padat. Ringkas. Okay. Yang terakhir adalah berkaitan menu Rahmah Datuk Seri. Itu adalah inisiatif yang sangat baik Datuk Seri. Tapi untuk mengetahuan Datuk Seri, ada di universiti-universiti ini tidak berlaku menu Rahmah itu. Kadang-kadang kita dah utarakan, tapi mungkin ada yang tidak selesai lah. Jadi mohon perhatian daripada Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih, ringkas ya. Datuk Seri Khalid Nordin Menteri telah berulang kali bawa perkara ini ke Jemaah Menteri
Dan kita Y5 itu saya fikir untuk tahun depan boleh dibereskan ya Fahmi ya. Baik, yang keduanya tentang asrama pelajar, saya bisa sebut Menteri telah bangkitkan. Mungkin tak boleh kita selesaikan di satu universiti, tapi memang boleh ditingkatkan secara berperingkat ya, kerana banyak universiti yang memerlukan dia dengan beberapa kaedah. Itu kita akan cuba tingkatkan sekarang kerana peruntukan tahulah ya, yang miskin pun ada, di Felda pun ada, jadi kita kena selesaikan. Tapi insya-Allah ada projek tambahan. Itu saya boleh bagi jaminan. Tentang menu rahmah nanti saya minta Menteri semak balik dengan semua universiti apa yang berlaku kalau tidak berlaku seperti mana yang diharapkan. Tentang belia rahmah kita akan bincang awal tahun untuk putuskan mengikut keupayaan dana kita. Saya bagi jaminan sedaya upaya kita untuk mengurangkan beban rakyat ini, terutama mahasiswa, kita akan cuba bantu sebanyak mungkin. Tapi kita tangguh sehingga awal tahun untuk kita kaji semula berapa pendapatan daripada custom. Kita ada ketua pengarah custom baru yang lebih dinamik dan lebih garang, jadi hasil pun lagi bertambah ya. Kemudian saya dapat tahu daripada LHDN pun hasilnya bertambah. Kalau hasil bertambah, insya-Allah kita boleh belanja dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Yang Berhormat Datuk Seri, saya membayangkan ketika mana Yang Amat Berhormat seusia mereka pimpinan mahasiswa, persoalan yang bawa kepada pemimpin tertinggi negara adalah persoalan nasib umat, nasib rakyat. Jadi kita nantikan soalan pada skala yang sebegitu kerana kita menyandarkan harapan negara ini untuk mereka yang punya wibawa yang sama, baru kita boleh melonjak lebih tinggi. Jadi itu cabaran saya juga kepada pimpinan pelajar, Datuk Seri. Masa saya pimpin pelajar, tak ada menteri datang berani dialog di kampus. Itu beda besar. Baik. Terima kasih Datuk Seri. Saya beri, ada di belakang tu saya nampak tangannya saja, mujur dia tinggi lampai. Silakan. Ringkas dan padat. Kita ada sekitar 20 minit berbaki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Suradi bin Mamin dari Putrajaya. Assalamualaikum kepada PMF dan semua TPM dan seluruh pengunjung kunjungan Malaysia Madani. Saya ada satu persoalan berkaitan dengan politik. Hanya satu, saya nak tanya kepada semua ahli panel berada di atas pentas, terutamanya pada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri 1 dan Timbalan Perdana Menteri 2, supaya kita mengelak daripada projek tebuk atap yang selalu didengari oleh seluruh rakyat Malaysia. Saya cadangkan kepada Perdana Menteri dan semua parti politik dalam kerajaan perpaduan supaya membuat satu organisasi sahaja. Tidak perlu bercampur GRS, GPS, Barisan Nasional, Pakatan Harapan. Sekian, terima kasih. Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Soalan itu kerana takut ada tebuk atap. Sekarang ni bumbung kita bumbung konkrit, sukar ditebuk. Itu orang yang fikir tebuk atap itu, mentaliti dia itu bumbung atap. Sekarang tidak ada, di Putrajaya tidak ada bumbung atap. Jadi terima kasih. Nah, kalau itu boleh ditangani, maka biarlah format yang ada sekarang itu kita coba. Setahun kita coba, baik PH, BN, GPS, GRS, itu hubungan kerjasama itu sangat baik. Saya dalam Jemaah Menteri, Saudara Zahid ada, Saudara Fadilah ada, belum ada sekalipun pertelagahan atas nama perbezaan parti. Ya, perbezaan pendapat masing-masing ada. Jadi percubaan ini nampaknya berhasil. Dan percubaan tebuk-tebuk ini berulang kali tiap bulan. Ada yang kata bulan Julai, tak jadi. Bulan Ogos, bulan September, bulan Oktober, bulan November. Kemudian ada yang kata Ogos. Sebenarnya dia ingat 31 Ogos tak ada, 32 Ogos tidak ada, 34 Ogos tidak ada. Jadi saya fikir jangan, insya-Allah kita ada kekuatan sekarang, kita tumpu
bukan pertelagahan parti dan politik, tumpu bagaimana kita nak angkat martabat negara Malaysia sebagai negara yang maju dan hebat di rantau ini. Itu cita-cita kita. Dan setakat ini saya nak terus terang, saya tidak hadapi masalah. Ya, bincang tentunya beza pendapat, ya, dalam keluarga, dalam parti kita dan di antara parti tentunya, tetapi tidak ada pertelagahan. Setahun saya dalam kerajaan dan kabinet Madani ini, belum ada pertelagahan yang atas dasar parti masing-masing. Jadi ini menyebabkan segala percobaan pembangkang yang desperate akan gagal. InsyaAllah kita terus untuk memenuhi agenda kita. Saudara, terdapat 18 parti di dalam kerajaan perpaduan ini. Saya ingin mendedahkan bahawa ke-18 parti ini berkongsi pendapat bukan hanya tentang soal prinsip, tetapi soal-soal pelaksanaan sekalipun. Semua presiden parti dan juga wakil parti memberikan dukungan sepenuhnya kepada PMX untuk terus merajui negara ini di bawah kerajaan Madani ini. Malah dalam setiap mesyuarat, Sekretariat telah memberikan laporan bahawa jika pun terdapat perbezaan pandangan di akar umbi, maka ianya bukan merupakan pendapat atau pendirian parti, tetapi pendirian individu. Dalam perkara inilah kebijaksanaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam menyantuni perbezaan pendapat ini, prinsipnya tetap mahu kerajaan yang ada ini adalah kerajaan yang kukuh demi rakyat keseluruhannya. Saya nak menambah dan mengesahkan dan mengulangi apa yang patut menjadi fokus kepada semua kita ialah apa yang dihasratkan oleh Di-Pertuan Agong untuk wujudkan kerajaan perpaduan. Kalau perpaduan ini ada, kekuatan politik dan kestabilan politik ada, barulah kerajaan dapat memfokuskan untuk mentadbir urus negara ini, yang matlamatnya ialah untuk pastikan kekukuhan ataupun kekuatan ekonomi kita. Dengan kekuatan ekonomi itu kita akan dapat membantu rakyat. Sebab itulah kami GPS, JRS, malahan keseluruhan komponen parti dalam kerajaan perpaduan. Hari ini saya nak mengingatkan lagi bahawa kita bersama dalam kerajaan perpaduan berasaskan Malaysia Madani ini untuk pastikan bahawa negara kita akan terus bergerak maju. Kita akan fokus untuk mentadbir kerajaan dan negara kita dengan baik dan memfokuskan pemulihan ekonomi supaya kita akan dapat membantu rakyat, kesejahteraan rakyat, kemakmuran negara kita akan dapat digerakkan dengan perjuangan ini. 1 tahun dah kita capai. InsyaAllah dalam 4 tahun kita akan menjadi sebuah negara yang lebih makmur. Kesejahteraan rakyat akan terpelihara. InsyaAllah berilah keyakinan dan sokongan pada kita. InsyaAllah kita akan bekerja lebih keras untuk itu. InsyaAllah. Sekali lagi saya tak pasti kalau ada detiknya sebelum ini Datuk Seri, soalan tebuk atap ini dijawab oleh PM, TPM 1 dan TPM 2 dalam satu pentas yang sama. Saya tak pasti kalau ada. Mungkin ini kali pertama dijawab serentak oleh ketiga-tiga pimpinan tertinggi negara. Kita teruskan, lama mengangkat tangan. Silakan, ringkas dan padat. Berkenalan sikit. Halo, thank you. Dato', dah tunggu dah lama dah. Tak, saya tunjuk di sini dulu Tuan. Dah tunggu lama. Sana juga tunggu. Boleh saya benarkan sini dulu. Selepas ini saya berikan pada Tuan. Silakan, ringkas dan padat. Kita masih ada 15 minit. InsyaAllah ada kesempatan. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang Datuk Seri. Terima kasih saya ucapkan kepada Malaysia Madani. Boleh cakap rapat ke mikrofon. Silakan. Ya, ringkas dan padat. Okey, saya adalah Danizam Ismail daripada Banting, Kuala Langat. Saya sebagai seorang nelayan dan ingin meminta perhatian daripada Perdana Menteri, dan alhamdulillah hari ini saya dapat
bercakap Ya, open. soalannya silakan. Kita ada masa yang terbatas. Saya minta tolong pada Perdana Menteri, maknanya pantaulah kami daripada nelayan, daripada Port Kelang hingga ke Batu Laut, dan kami banyak masalah di lautan ni, Datuk Seri. Pertamanya tentang labuan kapal, kapal sedut pasir, dan yang terbaru ni penambakan Pantai Morib. Ya. Jadi apa pun saya rasa macam yang terbaru ni penambakan Pantai Morib, tapi tentang maklumat tentang nelayan ni tak ada langsung. Nelayan pantai, nelayan tepi, yang cek makan di pinggiran tu dah tak boleh, saya rasa, yang akan datang. Jadi saya minta Perdana Menteri kami yang kami sayangi, tolonglah kami sebagai nelayan. Baik, itu terima saja. kasih. Silakan Datuk Seri. Kalau ikut pengalaman saya di Port Dickson, saya masih ingat lagi bila nak dibuat hotel besar 5 bintang dan mengesankan kampung nelayan, maka kita buat rundingan. Ya, pertama, syarikat itu pulih semua rumah kampung nelayan. Kedua, bayar yuran persekolahan dan uniform anak-anak dari darjah 1 sehingga tingkat 5. Ketiga, ada 5 juta ringgit untuk menampung keperluan mereka. Keempat, jeti yang agak jauh supaya dapat sampan berlabuh di situ. Itu umpama contoh boleh buat. Dan saya percaya dengan kehebatan Saudara Mat Sabu, dia akan sampai di situ sebelum akhir bulan. Boleh, Mat? Sebelum akhir bulan dia akan sampai di situ. Kalau tak sampai, tulis surat kat saya. Dia ada janji, okey, insyaAllah. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Tuan, tolong ringkas dan padat, berkenalan sikit. Terima kasih kerana bersabar. Silakan. Halo, terima kasih. Akhirnya dapat peluang. Biar lambat asalkan dapat cakap. Ya, yang amat berhormat Menteri yang disayangi dan serta barisan-barisan kabinet pada hadirin yang dihormati sekalian. Salam sejahtera dan salam madani. Saya rakyat Malaysia merasa bangga di atas kejayaan dan pencapaian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang telah menerajui pentadbiran kerajaan madani dalam tempoh 1 tahun ini. Saya ingin membuat satu cadangan membina, bukan soalan. Baik. Jika diamalkan, ia boleh munafat kepada seluruh rakyat Malaysia. Silakan. Memandangkan memang walaupun kerajaan memandangi telah meneraju dengan baik, tetapi masih ada ruang untuk membaiki. Baik, cadangan. There's room for improvement. Silakan, cadangannya. Cadangannya ialah setiap agensi-agensi kerajaan dan kementerian harus conduct town hall session bagi membolehkan ketua-ketua masyarakat di peringkat akar umbi meluahkan isu-isu berkaitan di kawasan masing-masing. Memang ada wakil rakyat, tapi dia orang menumpukan perhatian di isu-isu yang makro. Tapi mikro, kita di kawasan masing-masing, jika dapat ruang, kita boleh meluahkan perasaan bagi pihak kita sebagai jejantas. Saya selaku ketua masyarakat selama 40 tahun hingga kini. Baik. Saya asal daripada Sentul. I say this in good faith. If you can implement this, it will be good benefit for the rakyat of Malaysia. Thank you very much for giving me this opportunity. And I hope Mr. will implement this. Baik. Thank you. Terima kasih. Good suggestion. Although I think as a policy, it is good. I personally have gone through most universities for a dialogue to listen to them, other than giving the views of the government. And I think many ministers have also conducted. But what you are suggesting is, of course, to increase that, to ensure that agencies and departments also conduct some similar sort of a dialogue, which is being done, but I support your idea. We can probably enhance, although I don't encourage them to do that all the time, because then they wouldn't be able to work except to listen to grievances. But the point is taken. Yes, I think as a policy from next year, we will make sure that there's a time frame where ministers, deputy ministers, heads of departments, agencies go down. In fact, there is a scheme now. I'm asking head of agencies, secretary generals to adopt a particular village or particular locality, listen to them and help. You may be a KSU or MITI, but you go to a village, the problem is different. It's about drain, about
some flooding, whatever. I think it's a good suggestion. Let us try and implement it next year. Thank you. Saya ingin lihat di tengah-tengah ada yang mengangkat tangan. Silakan. Ringkas dan padat. Terus kepada soalannya. Siapa? Yes. Halo. Okey. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Amirul Syafiq, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu saya orang Perak, orang Seleko tapi pakai baju batik Sarawak. Malaysia Madani. Silakan. Okay. Terus baik, soalan. Datuk Seri, saya nak dapatkan pandangan daripada Datuk Seri dari segi apakah Datuk Seri punya pandangan, vision untuk kita nak bangunkan generasi muda ni berdasarkan nilai yang ada pada Malaysia Madani. Apakah dari segi cara orang belia ni nak bantu kerajaan ni nak membela nasib rakyat. Dan satu lagi Datuk Seri, last 3 soalan saya nak bagi, bukan soalan, cadangan saya nak bagi. Yang pertama, kalau boleh saya nak harapkan Datuk Seri pemudahkanlah untuk orang muda dapatkan rumah pertama terutama di ibu kota ni. Okey. Sebab apa Datuk Seri? Kat Kuala Lumpur misalnya ini kita ada rumah mampu tengok daripada mampu beli. Okey. Jadi saya harap adalah rumah pertama tu guna agensi ada supaya kami dapat mudah beli dan dari segi pemudahkan loan. Yang kedua sekali infrastruktur jalan raya. Janganlah bergerak tangan ni. Okey, dari segi infrastruktur jalan raya kita lihat hari ini ada masalah. Kalau dekat sekolah cadangannya okey, dari segi sekolah dah dapat infrastruktur tandas yang baik. Kami pun nak, kalau boleh, orang kawan-kawan kami yang ulang alik bekerja daripada Kelang ke KL, terutama di Lebuh Raya Persekutuan, di laluan terowong itu, dapatkan jalan raya yang cantik, tak mau tampal lampu lilap-lilap. Dekat laluan tu tanah air bertakung. Okey. Right, yang seterusnya. Saya hadkan di situ, saya beri ruang pada yang lain. Boleh tak apalah, masih. Saya juga rider. I feel you, bro. Yes, thank you. Datuk Seri, anak muda Selekoh nak beli rumah di tengah-tengah Kuala Lumpur. Selekoh Batu 20 kan? Ya, Batu 20. Dekat ke Selekoh. Ini memang Jawa tutup dia. Baik. Dia ada beberapa soalan terkait sebagian ternilai beliau ni, Dr. Sri Fadilah akan jawab. Soal perumahan memang diberi keutamaan. Menteri KPKT ada. Kita tengok ada lonjakan perumahan. Satu kategori untuk betul-betul yang miskin. Saya ingat Dewan Bandar Raya kita ada rencana itu juga. Yang mula dibangunkan. Yang kita panggil perumahan madani. Itu untuk bukan mampu milik. Mampu milik ini tentu harganya agak lebih tinggi karena dia terikat juga dengan tanah, harga tanah. Tapi saya ingat biarlah saudara pergi pantau di pameran KPKT dan lihat progresnya dan beri cadangan di situ biar saudara Ngakomeng jawab secara langsung tentang cadangan yang dikemukakan untuk menambah jumlah perumahan rakyat yang dimaksudkan. Ya, tentang beliau biar Dr. Sri Fadilah jawab sebab dia lebih muda daripada saya. Berhubung kait dengan perancangan untuk orang-orang muda. Kalau dalam konteks madani, salah satu ialah keterangkuman, kedua ialah kemampanan. Dan sebab itulah untuk kita pastikan orang-orang muda ini, kita kena engage lebih banyak dengan orang muda. So dengan itu, saya kira apa yang patut kita lakukan, kalau kita melihat dalam keadaan negara kita, peluang sebenarnya begitu banyak. Dan orang muda lah sebenarnya mempunyai peluang begitu banyak untuk kita bangunkan negara kita ini. Hanya dengan kita mengetahui apakah peluang yang ada, apakah ilmu dan kemahiran yang perlu ada pada kita, untuk kita sama-sama merebut peluang dan membangunkan negara kita. Jadi saya nak cadangkan tadi, orang yang pakai baju batik tadi, batik Sarawak, saya ucap terima kasih promosikan batik Sarawak. Nanti berjumpa, lepas ini kita boleh berjumpa. Saya kira banyak yang boleh kita bincangkan dengan Menteri Belia dan Sukan ada, Menteri Ekonomi kita yang begitu progresif ini ada, untuk bagaimana orang muda boleh terlibat bersama dalam membangunkan negara kita. Dalam semua sektor sebenarnya, bukan saja dalam bidang ekonomi. Datuk Sri Zahid memfokuskan dalam bidang teknikal, TVET-nya, dan dalam pertanian banyak sebenarnya yang memerlukan orang muda
terlibat bersama. Tapi inilah yang perlu kita laksanakan, engagement yang lebih banyak dengan orang-orang muda ini. Dan sebab itu mungkin apa yang saya cadangkan Yang Amat Berhormat PM ialah bersama di bawah Menteri Belia dan Sukan untuk kita adakan satu program khusus supaya kita mengadakan dialog bersama dengan orang-orang muda. Apakah peranan orang muda dan bagaimana orang muda boleh sama-sama membangunkan negara kita di bawah konsep madani ini. Boleh? Orang muda boleh tak? Okey, terima kasih. Terima kasih. Yang Amat Berhormat, ya, sila Datuk Seri. Saya atas arahan PM saya ingin menambah. Daripada selekoh Perak tadi, jangan malu sebut selekoh tu di kawasan Parlimen Bagan Datuk. Saya ingin memaklumkan bahawa rumah pertama, kerajaan memberikan beberapa galakan di dalam pemilikan rumah pertama, di mana kita dapati bahawa Syarikat Perumahan Negara Berhad mempunyai skema yang begitu. Jabatan Perumahan Negara juga mempunyai skema yang begitu. Kerajaan tempatan seperti Dewan Bandaraya juga mempunyai kemudahan yang begitu. Tetapi sebelum itu, untuk keluarga muda terdapat skema rumah transit untuk mereka yang baru berkahwin. Jadi di dalam keadaan itu, saya pernah menyarankan agar wang bayaran sewaan itu dijadikan sebagai deposit kepada pembelian rumah pertama ini. Dan kerajaan memberikan diskaun yang sepatutnya dengan kerjasama pemaju-pemaju perumahan. Saya yakin di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat PMX ini, skema ini mulai tahun hadapan akan lebih diperluaskan, terutamanya di Kuala Lumpur dan bandar-bandar besar di seluruh negara, insya-Allah. Kita berikan penghargaan sekali lagi kepada PMX. Soalan berkait anak muda ni saya yakin Datuk Seri tak ada masalah. Datuk Seri dulu lebih keras lagi bila berdepan dengan pemimpin negara. Ini saya dapat izin daripada Yang Amat Berhormat, soalan terakhir. Saya tahu ramai yang ingin bertanya tapi kita punya keterbatasan waktu. Saya berikan ruang kepada, ini soalan yang terakhir. Saya mohon maaf kepada ramai yang menanti. Silakan. Ringkas dan padat. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama saya Khairul Azri bin Mustafa daripada UKM. Saya merupakan pelajar jurusan Sains Komputer dan saya punya track adalah Artificial Intelligence. So, soalan saya di sini adalah untuk saya menyatakan bahawa sekarang ni AI telah mendapat tempat dalam Malaysia dan baru-baru ini Yang Berhormat Perdana Menteri baru sahaja mengadakan perbincangan secara maya bersama pemilik syarikat AV, Autonomous Vehicle Tesla terkemuka iaitu Elon Musk. Soalan saya adalah kita telah ada platform untuk Artificial Intelligence itu sendiri, tetapi ada juga segelintir yang meluahkan hasrat kepada saya bahawa AI ini akan mengambil tempat bagi untuk menggantikan fungsi-fungsi manusia dalam kehidupan seharian. Cadangannya? Soalan. Okay. Jadi apakah usaha kerajaan untuk untuk menjelaskan kepada masyarakat untuk menerima bahawa AI ini adalah satu usaha yang terbaik, kerana saya sendiri student daripada AI. Baik. Saya sendiri adalah juga berpemikiran bahawa saya perlu keluar daripada Malaysia untuk mendapat tempat dalam kita punya peluang pekerjaan. Jadi apakah usaha daripada kerajaan? Terima kasih. Kita tahu tiap kali ada perubahan ada kesan dia. Bukan baru, bukan dengan AI saja guna tenaga dikurangkan. Masa kita gunakan traktor di ladang dan di sawah padi, dia mengurangkan tenaga kerja. Dulu kalau di utara, di Kedah dan di seberang Perai,
tiap tahun orang dari Kelantan, dari selatan Thai, ribuan akan hijrah untuk bantu menambah pekerjaan untuk membajak. Tetapi dengan ada traktor, jumlah itu jauh berkurangan. Kemudian dengan revolusi industri juga ada kesan. Dengan automation, mechanization yang disebut, tidak semestinya AI lagi. Sekarang dengan AI, bukan saja dengan Elon Musk yang kita bincang baru-baru ini, tapi dengan Jensen Huang yang MITI, Tengku Zafrul bawa jumpa saya, itu di antara mungkin syarikat AI nombor 1 di dunia sekarang ini. Dan dia setuju melabur di Malaysia. Baik, yang kita perlu adalah tingkatkan mutu latihan TVET, tingkatkan mutu latihan kejuruteraan, dan tingkatkan latihan AI supaya memenuhi keperluan ini. Ya, akan ada kesan. Jadi kita kena seluruh program pendidikan, saya bicara dengan Fadlina, itu harus juga dirombak dalam KPT, ya, supaya memenuhi keperluan semasa. Apa yang dilakukan? Latihan ditingkatkan seperti mana yang dipengusikan oleh Itu Sri Zahid, MOSTI dan juga Kementerian Sumber Manusia. Latihan itu harus cepat berganjak. Sebab itu bila saya melawat ke Abu Dhabi, menyaksikan the first Artificial Intelligence University, Sheikh Zayed University of Artificial Intelligence in Abu Dhabi. Saya terfikir kita ada kursus AI di seluruh universiti di Malaysia, tapi kita belum ada jabatan atau fakulti untuk integrate the programs and the disciplines. Kebimbangan dia bukan saja dari segi jumlah pekerja, tetapi juga dari segi nilai. Kalau AI dari segi perancangannya itu di barat, ada kajian menunjukkan ideal man must be white, not black. Kerana input itu penting. Jadi apa yang Jason terang kepada saya zaman Zafrul 2 hari yang lalu, itu menarik. Kerana dia kata, dia terserah kepada input maklumat, alignment. Jadi kalau AI itu di Malaysia, alignment itu sesuai dengan kefahaman kita, budaya kita yang lebih merangkumi kerana pelbagai kaum, pelbagai wilayah, dan alignment itu tidak lari daripada asas fahaman budaya dan nilai kita. Yang penting sekarang ialah bentuk latihan. Dan kita minta supaya universiti, sistem pendidikan negara itu menuju ke situ. Sebab itu kadang-kadang saya agak resah. Saya agak resah dan keras terhadap permainan sentimen-sentimen kaum, agama, bergaduh tak habis-habis. Coldplay, berminggu-minggu bincang pasal Coldplay. Dia dah balik dah, lama dah. Dia pun dah lupa dah Malaysia. Kita tak habis lagi bahas bab itu. Dan juga hal-hal lain yang kemudian bincang soal orang ini anti Melayu, orang ini anti Islam, orang ini nak merosakkan syariah. Padahal tumpuan kita tentunya baiki akhlak kita, kukuhkan akidah kita, amalan kita. Tetapi fikir ke mana negara ini, ekonominya, AI-nya, teknologi tingginya. Pelaburan datang ratusan bilion. Ya. Geely Automotive City di Tanjung Malim memerlukan jurutera tahap tinggi, AI tahap tinggi. Ini yang patut kita tumpu perhatian sekarang. Ya. Dalam soal transisi tenaga, orang nak beralih daripada sumber fosil yang asal, tukar. Jadi kita kena persiap anak-anak muda dalam bidang ini. Dan jangan diheret untuk bincang perkara-perkara yang lapuk, jumut, merosakkan, timbul kebencian antara satu sama lain. Tak ada lain ke? Bersyarah aja benci orang itu, laknat kau orang ini, maki orang itu. Kita nak berjam, ada dengar Perdana Menteri, Timbalan Menteri maki orang. Tak, kita nak tumpu bina tenaga. Saya nak ajak rakyat dan semangat madani ini. Soal tanya soal artificial intelligence, salute. Itu menunjukkan kecerdikan dan kecerdasan. But kita tidak mungkin maju ke depan kalau kita diheret untuk bincang perkara-perkara yang tidak menguntungkan. Negara ini mesti diselamatkan. Hentikan penyelewengan, hentikan rasuah, hentikan gila kaum dan gila
untuk menghasut orang membenci satu sama lain. Ini kalau kita dapat bersatu padu dengan semangat baru. Boleh saudara dari Selangor atau dari Sarawak atau dari Jawa, dari Perak. Tidak memberi alasan untuk kita berbeza pendapat. Dalam isu pokok, kita kena tanya, terutama anak muda, apakah kita mahu negara ini diangkat martabatnya? Kalau jawabnya ya, jangan benar penghasut-penghasut ini mendapat tempat. Kalau jawabnya ya, apa rancangan tenaga, apa rancangan teknologi, apa rancangan AI, bagaimana nak tingkatkan mutu pendidikan? Sebab itu saya kata, apa nak bahas soal bahasa? Bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia mesti dikuasai oleh semua. Tapi kita nak maju, kita nak anak-anak muda ini diterima dalam syarikat-syarikat antarabangsa yang terkenal. Maka biar dia kuasai bahasa Inggeris dengan baik. Tingkatkan mutu penguasaan bahasa Inggeris. Dia nak belajar bahasa Tamil tambahan, nak belajar bahasa Cina tambahan, bagi galakan, jangan halang. Syaratnya dia terima bahawa anak Malaysia mesti menguasai bahasa Melayu dengan baik. Jadi ini saya kata, this is the new narrative for Malaysia. A united Malaysia. Young Malaysians determined to uplift the standard of living, to ensure that we can compete internationally and make Malaysia a great country, a successful economy. And this takes a new attitude, new policies and new values di kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih banyak. Saya Kewi, Nandri, Wadakum. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Saya masih melihat ada tangan yang diangkat, namun bagi pihak penganjur saya memohon berbanyak maaf dan keampunan kerana kita punya batas waktu yang sangat terhad. Dan janji daripada Yang Amat Berhormat tadi bahawa episod seumpama ini akan ada pengulangannya, jerayawaranya, roadshow-nya bermula Januari nanti di Selangor. Itu mungkin kesempatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa niat membuat-buat rakyat ingin berdepan dengan ketiga-tiga pemimpin tertinggi negara ini pastinya ada semangat yang harus kita raikan. Dan dengan budaya baru keterbukaan ini, saya rasa lama-kelamaan rasa resah dan juga membuat-buat itu dia seperti kettle ya, yang mendidih itu. Kalau dapat dia suarakan nanti dalam kesempatan lain, insya-Allah itu akan dapat kita redakan jika ada template bagaimana kita dapat menstrukturkan soalan ini. Dan atas keterbukaan ini tuan-tuan, kita berikan tepukan paling bergemuruh kepada ketiga-tiga pemimpin tertinggi negara kerana bersedia untuk berdepan dengan rakyat. Dan ini adalah new values, new attitude yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Sekretariat tadi. Mudah-mudahan ini akan membudaya dan akan dimakmurkan. Dan insya-Allah kita akan terus maju dan lebih progresif daripada sebelumnya. Saya memohon maaf atas segala kekurangan di dalam pengendalian dialog ini. Dan dengan itu saya kembalikan acara kepada teman-teman setugas. Silakan.